Hai, Assalamualaikum. Sama saya lagi Aiman, manusia Mac masa luang yang kerjanya baca komik. So, hari ni saya nak review sebuah cerita yang pernah trending pada satu ketika dahulu. So, cerita ni bergenre sedih. Tapi bukan sedih yang membunuh lah. Dia lebih pada sedih yang buat membina korang dan buat korang lebih bersyukur. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Kotaro Life Alone. Cerita ni mengisahkan tentang Kotaro, seorang budak 5 tahun yang berpindah ke kawasan perumahan murah. So, benda pertama yang Kotaro buat adalah dia beli tisu dia nak bagi pada jiran dia. So, ketika dia bagi tisu tu kan, jiran dia pun tengok lah kan, apa hal ada budak kat sini, padahal tempat tu tak ada budak-budak boleh duduk. Dan bila dia siasat, ternyata memang Kotaro ni hidup seorang-seorang. Tak ada mak ayah, memang seorang-seorang je. So, korang bayanglah kalau korang 5 tahun, apa korang boleh buat? Tapi Kotaro ni beza, dia berdikari, dia hidup seorang-seorang. Makan seorang-seorang, pergi sekolah seorang-seorang, semua seorang-seorang. So, dalam cerita nanti kau akan tengoklah macam mana Kotaro ni seorang budak 5 tahun dia menjalani hidup dia. And banyaklah scene-scene yang bagi aku sangat menyayat hati lah. Contohnya mana dia ketika di sekolah, ketika semua budak ada bekal, ada bento kan. Tapi Kotaro ni tak ada, and dia buat sendirilah sebab dia nak rasa macam mana orang lain budak-budak ada bekal, and dia tak nak rasa macam berbeza dengan budak-budak lain lah. Lepas tu ada scene yang mana Kotaro ni pergi supermarket and ditemani oleh jiran dia lah. So, jiran dia pelik lah, kenapa Kotaro ni seorang budak 5 tahun sibuk sangat pasal kualiti tisu. Dia nak tisu yang mahal and kualiti tinggi. Bila jiran dia tanya, Kotaro cakap tisu yang mahal ni dia lebih lembut dan lebih manis. And bila dia siasat, ternyata latar belakang Kotaro ni dia pernah suatu ketika dahulu, ketika dia kecil, mak ayah terlampau sibuk and dia tak ada makanan kat rumah, dia makan tisu. Sedih tu, aku macam aduhai. Namun begitu, walaupun kehidupan Kotaro ni sedih, ramailah orang yang datang bantu dia. Contohnya ketika dia buat bento tu, ada orang tolong tunjuk dia macam mana-mana kan nak bagi bento ni lebih menarik. Lepas tu jiran dia ni memang membantu dia gila. Jiran dia ni kalau dia pergi sekolah ke apa, jiran dia ni akan pergi hantar dan juga akan ambil dia ketika dia balik daripada prasekolah. Memang caring gila jiran dia kat dia. So, cerita ni memang bagi aku sangat menarik dan sesuai untuk semua golongan masyarakat. Untuk yang muda dan yelah budak-budak kan, diorang akan rasa lebih bersyukur bila tengok cerita ni. Yelah kadang kita ni, yelah sebab mak ayah kita ada depan mata, kita lupa untuk menghargai sebab kita tak rasa kehilangan lagi. Tapi bila dah hilang nanti baru kita hargai. Lepas tu untuk ibu bapa pula, bila tengok cerita ni, diorang akan terfikirlah bahawa anak-anak diorang ni sebenarnya tak perlukan pun duit apa semua. Tapi apa yang anak-anak lebih perlukan adalah masa dengan anak-anak tu. Waktu-waktu kecil ni tak boleh dibeli, babe. Korang kerja macam mana pun, korang takkan mampu untuk beli masa-masa yang berlalu. Yang sedar-sedar anak korang dah besar dan diorang tak ingat pun apa yang korang pernah buat untuk diorang. So, sampai sini je kot cerita kali ni. And aku akan cubalah rajinkan diri aku untuk buat banyak video lagi. So, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.